Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sambung insya-Allah juzuk 27. Juzuk 27 ni kita akan berkenalan dengan satu surah yang telah pun kita baca sebelum ini, iaitu surah Al-Ahqaf. Saya nak ambil satu ayat daripada surah Al-Ahqaf yang pada pandangan saya tuan-tuan dia telah pun merangkumi banyak perspektif dan juga pesan-pesan penting dekat juzuk 27 ni. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Ahqaf dan rujuk pada satu ayat yang saya akan bacakan, iaitu pada ayat 13 insya-Allah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ni adalah ayat yang berbentuk staging. Maksudnya ayat yang berbentuk meletakkan kepada kita step by step. Dalam Al-Quran antara salah satu i'jazul lughah ataupun i'jazul lughawi. Antara salah satu kehebatan Al-Quran adalah bagaimana Allah ada satu cara Allah nak sebut kat kita ni adalah bila Allah meletakkan ayat itu takdim wa ta'khir. Bagaimana Allah mendahulukan beberapa ayat dan bagaimana Allah mengakhirkan beberapa ayat, dan perakhiran dan juga pendahuluan itu adalah mempunyai maksud yang tertentu. Ada sebab kenapa Allah dahulukan. Antara salah satu sebab kenapa didahulukan dan juga dilewatkan beberapa ayat adalah untuk stagingkan benda tu, untuk membina tahapan kepada ayat tersebut. Dan ayat ni adalah ayat yang berbentuk sedemikian tuan-tuan. Daripada satu tahap kepada satu tahap kepada satu tahap kepada satu tahap. Dan kita kena tengok macam mana Allah pusing dan Allah bawa kita daripada satu tahap ke satu tahap ke satu tahap ke satu tahap. Ini kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana kita nak menjadi satu orang, satu hamba yang akan terus berusaha sehabis baik untuk hidup dalam apa saja pancaroba dan juga apa saja mihnah yang kita akan lalui. Dalam satu ayat saja Allah sebut bagaimana kita akan melalui, bagaimanakah sebenarnya naik turun kita dengan kehidupan ini, bagaimanakah sebenarnya kita akan berkenalan dengan diri kita yang akan ditempuh dengan banyak perkara yang kita tak jangka, bagaimanakah kita nak berurusan dan juga berdepan dengan ketiba-tibaan, kerambangan hidup, dan juga sesuatu yang kita tak dapat jangka akan berlaku dalam hidup kita. Allah tak minta untuk kita doa supaya diubah semua keadaan tu tuan-tuan. Allah minta supaya kita menjadi hamba yang ayat ini yang terus berusaha untuk memperbaiki diri kita daripada sudut cara kita berdepan dengan masalah tersebut. Ayat 13 Allah sebut innal ladzina qalu. Konteks dia adalah mereka-mereka yang Allah sebut tentang mereka yang mendapat petunjuk dan rahmat. Imamau rahmah, maksudnya mereka yang mendapat petunjuk dan rahmat. Wa busyra lil muhsinin. Ayat sebelum itu wa busyra lil muhsinin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang cuba nak buat benda baik. Muhsin ni datang daripada kata hasan. Hasan ni maksudnya kebaikan ataupun sesuatu yang kita nampak sangat hasan tu maksudnya sangat indah dan juga sangat baik. Muhsin adalah orang yang cuba nak memperbaiki keadaan. Everyone of us is a muhsin. Setiap daripada kita ni adalah seorang yang muhsin. Orang yang cuba nak memperbaiki keadaan. Dan Allah applaud kita, Allah greeting kita kerana orang-orang ini adalah orang-orang yang cuba nak membetulkan banyak perkara dalam hidupnya. So wa busyra lil muhsinin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang nak berbuat kebaikan. Ada berbanyak perkataan baik dalam Al-Quran ni, antaranya saya boleh sebut kepada tuan-tuan bir, khair dan juga hasan. Bir ni adalah satu kalimah yang selalunya digunakan merujuk kepada kebaikan-kebaikan yang mungkin kita terpaksa buat dalam keadaan kita tak rela dan juga dalam keadaan kita tak suka. Sebagai contoh, birrul walidain. Kita akan belajar tentang kebaikan kepada mak dan ayah ni. Kita akan buat baik juga walaupun kita kadang-kadang tak berapa suka dengan apa yang mereka buat dekat kita. Tapi because of we have the responsibility, we need to do kindness to them. And then yang second adalah khair. Khair ni adalah kebaikan yang datang dalam bentuk fastabiqul khairat. Kebaikan-kebaikan yang tidak mudah untuk kita bawa kebaikan itu dalam bentuk yang spesifik. Maksudnya kebaikan yang bersifat umum. Apa saja yang kita rasa baik-baik. Dan khair ni tuan-tuan, dia boleh jadi kita rasa benda tu baik, orang ni tak rasa benda tu baik. Dia perspektif. Contoh, kita berdebat dengan family kita, kita nak ambil kos ni. Family kita kata, oh tak boleh, hang nak masuk universiti, ambil kos lain. Dua-dua tu sebenarnya atas asas kebaikan. Kita rasa kita ada kebaikan untuk buat benda ni. Kita rasa ni baik untuk kita. Family kita rasa, oh tak, ni baik untuk kamu. Jadi itu adalah khair. Hasan berbeza. Sebab tu Allah sebut banyak perkataan muhsin ni dalam Quran. Hasan ni berbeza. Hasan ni
adalah kebaikan yang kita buat dalam keadaan kita sangat jelas tentang kebaikan tersebut, dalam keadaan kita tak pernah jumpa di manakah titik akhir kepada kebaikan tersebut. Maaf maksud tuan-tuan. Maksudnya, di kebaikan, contohnya tadi saya bagi contoh khair tu, kita ambil satu kos, kita dapat satu kos tu, okeylah, baik untuk kita lah kan. Selesai satu perkara. Sebab tu kebaikan tu, khair tu kebaikan-kebaikan yang kecil. Manakala hasan ni juga ditakrifkan sebagai kebaikan-kebaikan yang besar yang bersifat proses dan juga progres. Jadi muhsin ini adalah orang yang akan selalu deal dengan keburukan, lalu dia cuba memperbaiki keadaan. Selalu deal dengan keadaan yang sangat memaksa dirinya, lalu dia cuba menjadi orang yang baik. Sebab itu dalam ayat yang kita akan tengok selepas daripada ayat yang saya bacakan tadi, ayat 15 surah Al-Ahqaf, ada ayat tu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia itu, kepada mak dan ayahnya, ihsana. Maksudnya, kebaikan-kebaikan ihsana ni adalah situational kindness yang kita memerlukan kepada progres dan proses, dan dia mungkin tak ada titik akhir. Itu Allah gambarkan orang-orang yang selalu buat kebaikan ni, sampaikan dia tak tahulah bila dia nak berhenti buat kebaikan ni, sebagai muhsinin. Mereka ni apa kata Allah Ta'ala? Apa kebaikan yang mereka buat? Pertama sekali, innal ladzina qalu rabbunallah. Pertama sekali, mereka ada satu i'tikad yang kuat. Mereka kata, Tuhan kami adalah Allah. Itu adalah satu i'tikad. Orang yang buat kebaikan, tuan-tuan, dan orang yang konsisten buat kebaikan, mereka ada satu determination yang strong. A very strong determination. Mereka kenal belief system mereka, mereka kenal siapa mereka kenal Allah Ta'ala, dan mereka dekat dengan Allah Ta'ala. So, kadang-kadang bila kita tanya diri kita, why we don't have a very strong determination? Jawapannya adalah pada setakat mana kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas tu apa? Selepas itu, orang-orang begini, kata Allah Ta'ala, sumastaqamu. Mereka akan cuba untuk konsisten dengan apa yang mereka buat. Dan qamu ni datang daripada perkataan qamah, yang bermaksud berdiri. Artinya, orang-orang yang ada i'tikad yang kuat, orang-orang yang nak buat kebaikan, pertama sekali dia ada core belief yang strong. Yang kedua, mereka ni cari cara untuk depan dengan apa yang mereka lalui. Dia tak akan lari, tuan-tuan. Masalah, kekangan, konflik, segala tragedi. Dia bukan jadi orang yang pengecut, lari. No, dia akan berdepan dengan masalah tu. Summastaqam. Dan dia akan cuba berdepan dengan masalah itu. Dan dia akan konsisten untuk melakukan perkara tersebut. Kalau dia melakukan satu kebaikan, dia akan konsisten melakukan satu kebaikan. Dan dia mencari cara untuk menjadi orang yang sentiasa bekerja, untuk mencari banyak kebaikan-kebaikan yang boleh sebarkan kepada orang lain. Kemudian dalam masa yang sama, dia akan sedikit merasa gelisah. Lalu Allah tegur dan Allah bimbing mereka. Dalam keadaan kita ni dah ada strong determination, kita pun set kita punya journey, dan dalam keadaan kita ni bergelut untuk terus konsisten dengan apa yang kita buat, berdepan dengan apa saja yang kita lalui, supaya kita berada pada jalan itu, akan ada masa di mana kita akan merasa sangat gelisah, sangat bimbang. Adakah apa yang aku buat ni betul? Adakah apa yang berlaku ni, aku berada di atas jalan yang betul? Bagaimana kalau tiba-tiba hal kegagalan ini berlaku lagi? Maka Allah tahu kita akan sedikit merasa bimbang, gelisah. Lalu Allah kata, fala khaufun alaihim. Mereka tak perlu merasa gelisah. Mereka tak perlu merasa bimbang. Kerana emosi itu adalah emosi yang akan sedikit hadir untuk menguji mereka. Dan selepas itu, daripada segala hal yang kita lihat, daripada bimbang, daripada penghujung perjalanan kita ni, kita akan melihat banyak ke belakang. Dan timbullah sedikit rasa sedih, tuan-tuan. Sedih dengan apa yang kita buat ni. Sedih kalau kita buat ni benda yang salah. Sedih kalau kita gagal untuk berjalan di atas istiqamah bersama dengan qalu rabbunallah tadi. Tekad tadi, kita akan merasa sedikit sedih. Lalu Allah kata, walahum yahzanun. Dan mereka takkan pernah bersedih. Janganlah kamu bersedih. La di sini ada dua maksud. Satu, mereka tidak akan. Tapi ulama banyak mentafsirkan la di sini adalah la yang bermaksud kata tegahan yang bermaksud jangan dalam nada yang memujuk. Jangan bimbang dan janganlah bersedih. Jadi Allah tahu dua benda tu, qalu rabbunallah tu adalah core belief kita. Sumastaqamu adalah tindakan kita. Kemudian fala khaufun alaihim adalah perasaan kita. Walahum yahzanun adalah perasaan yang kita akan tanggung. Dua kali Allah sebut hal berkaitan dengan emosi. Satu kali Allah sebut berkaitan dengan spiritual, qalu rabbunallah. Satu kali Allah sebut berkaitan dengan tindakan ataupun action, iaitu sumastaqamu. Jadi Allah ni sangat-sangat validate lah. Dan sangat-sangat tahu. Ujian kita ni adalah ujian yang berkaitan dengan perasaan kita. Kita tak akan mungkin nak terus istiqamah
Kalau kita tidak ada cara untuk berinteraksi dan juga berdepan dengan khaufun wa hazan, ataupun kebimbangan kita dan juga ketakutan kita dan juga kesedihan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum.